Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala dengan perkenan limpah kurnia Allah. Malam ni kita dapat kembali untuk menyambung kuliah kita yang kita berhenti pada 2 minggu lepas. Belakang meja tu ada kitab lagi tu, siapa-siapa nak guna rujuk pakai bolehlah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam kuliah kita yang lepas kita bincangkan tajuk memuliakan Al-Quran, dan antara yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ialah tentang beberapa perkara yang sering dipandang ringan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Kalau boleh kita lalukan sikit, kita ulang. Antara benda yang ditegur oleh Al-Imam An-Nawawi yang disebut supaya jangan buat, iaitu jangan ketawa. Tidak ketawa, berbuat bising dan bercakap-cakap semasa membaca Al-Quran, kecuali kata-kata yang perlu sahaja. Emergency, benda penting, tak apalah nak berhenti saat baca, cakap. Kalau tidak, habiskan dulu baca ayat Al-Quran. Yang kedua, bermain-main dengan tangan atau selain itu. Makna main dengan sesuatu yang meralitkan kita. Dalam duk baca Quran, kita duk ralit dengan benda lain, sedangkan ketika itu kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata An-Nawawi, usahlah dia bermain-main di hadapannya. Yang ketiga ialah memandang sesuatu yang boleh melalaikan dan mengalihkan perhatian. Bila baca Quran, kita pastikan kita khusyuk, kita fokus dan tidak teralih pandangan daripada benda-benda lain. Maka kerana itu hadkan pandangan hanya kepada mushaf Al-Quran, tidak lagi kepada benda-benda yang melalaikan. Itu yang kita bincangkan hari itu. Kali ni, malam ni yang keempat yang kita bincangkan, panjang sikit Imam Nawawi huraikan tajuk ni. Yang keempat ialah yang paling teruk, kata dia. Yang paling teruk daripada semua ini ialah memandang kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Pandang benda yang kita ini dilarang memandangnya. Apa benda yang kita dilarang memandangnya? Memandang benda-benda maksiat, aurat orang, kan? Kalau bagi lelaki dan perempuan melihat ajnabiyah dalam ketika kita membaca Al-Quran itu. Dan Al-Imam An-Nawawi sebut kat sini, contoh yang dia bagi di sini, sesuatu yang tidak boleh dilihat, seperti amrad. Perkataan yang digunakan ialah amrad. Tuan-tuan biasa dengar perkataan amrad. Amrad ni bahasa Arab. Bahasa Arab dia daripada al-marad, jamak dia al-amrad. Al-amrad ini maksudnya, tuan-tuan tengok nota kaki di bawah tu. Kata Ibn Manzur dalam Lisanul Arab dan juga digunakan istilah yang sama oleh para fuqaha, amrad ni bermaksud seorang lelaki yang sudah sampai tahap tumbuh misainya namun tidak ditumbuhi janggut. Amrad ni tuan-tuan, tajuk amrad ni lah tajuk yang dulu, satu ketika zaman para fuqaha dulu, dia satu tajuk yang dibahas panjang. Bukan bahas untuk apa, tapi perbahasan itu dibahaskan lebih kurang sama level, bahkan lebih dipandang berat daripada ikhtilat. Kau ikhtilat, percampuran, pergaulan bebas lelaki dan perempuan, yang itu semua orang tahu kan. Tetapi hubungan dengan amrad ni ialah satu benda yang juga ditekankan oleh para ulama. Apa satu, kalau kita ambil contoh Al-Imam An-Nawawi, dia letak kat sini, benda yang tak boleh dilihat ialah seperti amrad.
tak boleh tengok. Nanti kita huraikan sikitlah, adalah perbahasan ulama tentang benda tu. Amrat dan seumpamanya maknanya kalau lelaki yang segak, tampan, tak berjanggut. Contoh dia tak berjanggut, yang tu pun dilarang tengok. Apatah lagi kalau tengok hak jenis transgender yang siap pakai makeup dah jadi serupa perempuan ataupun perempuan tu sendiri, kan? Itu adalah benda-benda yang diberikan perhatian oleh para ulama. Kerana kata An-Nawawi, melihat seorang amrat yang tampan tanpa sebarang hajat, mana tak ada keperluan, adalah haram. Sekali lagi, amrat ni apa dia? Amrat ni ialah satu orang manusia, lelaki yang sudah ditumbuhi misai tapi tak ada janggut, segak. Tu tak yang ada misai sikit-sikit macam tu. Kalau yang jenis dogiang toy, macam K-pop punya style tu, dia bukan tak tumbuh depa tu, tumbuh depa trim kan. Depa kerat buang habis semua sekali tu. Jadi kata An-Nawawi, melihat lelaki tampan amrat ni tadi, nilaian dia tu dah dia janggut. Pasal itu tuan-tuan, tajuk janggut ni ialah tajuk yang sangat penting dalam Islam untuk lelaki. Dia bukan sekadar suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada konsekuen dalam bab hukum. Kalau kata tak tumbuh, bagi setakat mana tumbuh. Maknanya kalau yang dah tumbuh, jangan cukup. Terim bagi elok sekali tak apa, tapi jangan cukup. Ini perbahasan para ulama. Jadi dia kata kalau pandang tanpa hajat adalah haram. Pasal apa haram? Pasal apa haram? Yang ini tuan-tuan, kalau kita mengaji sunnah, kita mesti tahu. Kita mesti tahu kaedah dia. Bila kata haram ni mesti qala Allah, qala Rasul. Apa Allah Ta'ala kata, apa Rasul kata. Kan? Itu kaedah kita, bukan main goreng lagu tu je. Kalau tak ada directly yang tu, mesti ada kaedah yang digunakan oleh para ulama yang dipanggil sebagai usul istinbat. Macam mana ulama istinbat satu hukum tu selain daripada Al-Quran, As-Sunnah, dia ada beberapa kaedah yang lain. Al-Quran, As-Sunnah, ada ijma'us sahabah. Lepas tu ada kelompok, ada ijtihad. Pecahan dia di situ, dia ada amal ahlul Madinahnya, ada qiyas, ada masalih mursalah. Kan? Siapa belajar usul fiqh belajar benda tu. Ada satu yang dipanggil sadduz dzara'i'. Sadduz dzara'i' ini maksudnya, sad maknanya tutup. Dzari'ah, dzara'i' perkataan plural, jamak. Dia punya singular ialah dzari'ah. Sadduz dzara'i' maknanya tutup pintu-pintu kerosakan. Menutup pintu kerosakan. Jadi para ulama yang An-Nawawi sebut kata haram melihat wajah lelaki amrat tanpa sebarang urusan, sebarang keperluan, datangnya daripada kaedah sadduz dzara'i, untuk tutup pintu kerosakan. Yang tu. Jadi dia kata pandang tu haram sama ada disertai dengan syahwat ataupun tidak. Ini An-Nawawi ni dia letak, ambil yang orang kata ultimate punya ni. Kita akan jumpa ada perkataan ulama yang kata kalau tidak disertai dengan syahwat, tetap juga dilarang tapi tak sampai haram. Tapi ramai yang sebut dengan jika melihat dengan syahwat itu haram. Dan bukan takat haram, nanti kita akan tengok dia bukan takat haram, bahkan dalam mazhab masyhur, dalam mazhab Malik, kalau pandang dengan syahwat ni batal wudu. Batal wudu. Sampai ke tahap itu. Pandang dengan syahwat. Kalau sentuh, kalau menyentuh amrat ni, yang masyhur dalam mazhab Maliki, batal wudu. Dengan syahwat ataupun tak ada syahwat. Dan ia adalah pandangan juga salah satu pandangan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Sentuh amrat tanpa syahwat sekalipun batal wudu. Kalau sentuh tapi bagi pandangan yang mazhab Hanafi, Syafi'i
Dan salah satu pandangan mazhab Hambali kata sentuh amrat tak batal wuduk lah. Itu macam biasalah. Pasal nas hanya sebut, yang ulama khilaf pasal menyentuh perempuan, lelaki dan perempuan kan. Yang tu pun ada khilaf lagi perbahasan dia. Tapi dalam mazhab Maliki dia ada yang tu. Dia sebut sebagai batal pasal dia madhannatu lisyahwah. Dia membawa kemungkinan untuk syahwat, dan bila naik syahwat apa yang akan berlaku? Keluar air mazi. Jadi kaedah dia sampai ke situ. Bila sampai ke tahap keluar air mazi membatalkan wuduk. Jadi untuk mengelakkan air mazi ni main mana? Air mazi ni main daripada syahwat. Jadi apa-apa saja yang mendatangkan syahwat, yang menyebabkan boleh keluar air mazi, itu kena sekat juga. Jadi antaranya ialah kalau dalam mazhab Malik tadi disebutkan menyentuh lelaki amrat ni batal wuduk. Jadi itu tajuk batal wuduk. Itu tajuk batal wuduk. Dia jadi macam dia disamakan dengan menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan dengan syahwat itu batal wuduk. Tapi kalau tanya mazhab Syafi'i je, mazhab Syafi'i tak batal lah. Dalam mazhab Syafi'i menyentuh amrat tak batal, tapi menyentuh perempuan batal. Beza mazhab Syafi'i pasal dikira nas tentang menyentuh perempuan tu ada, nas tu ada dalam Quran, nas tu ada dalam Quran, ada dalam hadis. Itu mazhab Syafi'i. Beza dia ialah ulama yang tak setuju menyentuh perempuan ni tanpa syahwat ni batal pasal ada huraian dan tafsiran pada nas tu. Nas tu ada, nas bab sentuh lelaki dan perempuan tu ada. Cuma tafsiran kepada nas tu. Kalau pakai tafsiran Syafi'i, mazhab Syafi'i, maknanya batal lah, batal wuduk. Tapi kalau ikut tafsiran mazhab Hanafi dan sebagainya, dia ada perincian dia. Kalau tak menyentuh tak batal wuduk. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i bab menyentuh perempuan ni, menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Itu salah satu qaul dalam mazhab Syafi'i. Yang masyhur, yang faham, yang kita tahu pendirian mazhabnya ialah sentuh dan yang disentuh dua-dua batal. Tapi kalau orang tanya ada pendapat lain, ya, dalam mazhab Syafi'i juga ada satu lagi pendapat, menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Dalil ada dalam Quran surah Al-Maidah. Cuma dalil itu orang tak petikai dalil tau. Tapi para ulama yang berbeza pandangan, berbeza huraian yang mentafsirkan sentuh itu bukan sekadar just sentuh, tetapi membawa maksud jima', ada persetubuhan. Jadi itu ada tafsiran ulama. Tajuk tu tajuk fiqh, tak apa. Cuma dalam bab menyentuh amrat ni mazhab Syafi'i tak kata batal sebab dia kata nas tak ada. Nas tak ada. Tapi dalam mazhab Maliki dia kira sama aja. Pasal kalau menyentuh perempuan pun membangkitkan syahwat, batal. Menyentuh amrat pun dalam keadaannya kita mungkin tak boleh terbayang tau macam mana. Tapi bagi setengah-setengah culture, mungkin kita bukan bangsa kita ke, dia punya orang kata apa, current dia, even sama-sama lelaki pun dia lain macam. Jenis muka jambu kita kata kan, muka segak-segak ni, tu orang dia lalu melawak kan, siapa-siapa hak masuk penjara kan, kalau jatuh sabun kan, jangan kutip, dia kata. Jadi dia benda-benda tu kita duduk dalam suasana kita tak boleh terbayang. Mereka ni cerita sepak. Tapi jangan, benda-benda yang macam tu juga dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan dalam fiqh jenayat juga dibincangkan tajuk yang seperti ini. Jadi ulang balik kata Syafi'i tadi, pandang tanpa hajat adalah haram, sama ada disertai syahwat ataupun tanpa syahwat, sama ada secara aman daripada fitnah ataupun tidak. Aman daripada fitnah ni maksudnya tak ada siapa-siapa, maknanya tidak mendatangkan syak wasangka, tetap juga haram kata Nawawi. Tapi kalau mendatangkan syak wasangka, pegang, cakap pegang tu bukan cakap pegang salah, pegang duk mai usap lain macam jenis tu. Ada orang dia punya selera lain. Ada orang dia selera dia lain. Jadi benda-benda yang macam tu kita cukup, sebenarnya ini benda yang menakutkan. Tak usah cerita lagi pasal orang macam dia berkata belah siam kan. Banyak jenis apa? Lady boy.
jantan tapi dah tak ada rupa jantan dah. Dah jadi rupa betina kan. Segak daripada perempuan lagi. Padahal kalau tengok memang dia jantan. Ataupun yang transgender yang memang dia tukar jantina, terus operation tukar jantina. Ataupun kalau yang tak tukar jantina, dia macam itulah. Dia saudara pun bukan, saudari pun bukan. Dia jadi apa? Saudarai. Jadi saudarai. Jadi itu adalah sebenarnya, tanpa kita menafikan, ada unsur-unsur yang kita katakan aspek biologinya dari sudut kita panggil hormon apa benda sebut, benda tu ada, benda-benda tu ada. Tapi bagi orang yang ada benda yang macam tu, dia ialah benda ni benda salah kejiwaan. Kadang ustaz nak habaq pun tak erti benda bab jiwa ni kan. Dia kena pergi jumpa pakar jiwa lah untuk perbetulkan jiwa, bangkitkan jati diri dia. Kalau tanya ustaz apa semua, kita boleh berkata hukum je lah. Betapa Nabi SAW melarang al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal. Nabi laknat lelaki-lelaki yang tasyabbuh, menyerupai perempuan, dan perempuan-perempuan yang menyerupai lelaki. Aspek hukum agama ada yang tu. Macam mana dia nak bentuk diri, jangan sampai terjebak ke situ. Kok tak kena dengan kaunseling dengan ustaz, pergi cari kaunselor yang lebih, yang patutnya boleh uruskan bab-bab jiwa dan sebagainya. Benda tu insya-Allah benda yang boleh kita katakan manageable lah. Dan setiap orang tu mungkin dia akan berjuang dengan diri dia sendiri lah. Kita yang jenis orang kata pure jantan ni kan, tulen ni, kita kata tak ada rasa apa. Tapi bagi setengah orang mungkin dia berperang dengan jiwa dia. Ada kemarin dulu tengok gambar American Black American, orang Inggeris kan. Dia kata who knows your husband, dia kata hang punya suami kamu satu ketika dulu, hari ini menjadi isteri kepada orang lain. Kawan tu jantan boleh menikah dengan perempuan, okey dah. Last kali main dengan LGBT benda semua ni, dia boleh tinggal bini, dia menikah dengan jantan lain pula, dia pula jadi bini. Tu tara dengan muka berjambang penuh dengan apa semua tu, very masculine. Kalau jenis hak segak lembut macam ni, apa nama yang langsung tak ada ciri-ciri maskulin tu, lagi teruk nyayang lah kan. Jadi kali itu dalam pandangan mazhab Syafi'i dan para ulama yang lain, dia letakkan, kita panggil saddud dzari'ah, tutup sebarang pintu kerosakan. Jangan try. Bila try tu dia akan menyebabkan kerosakan yang banyak. Jadi kata An-Nawawi, inilah pandangan yang sahih lagi dipilih di sisi ulama. An-Nawawi tarjihkan pandangan ini, dan ini pandangan kebanyakan ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan ramai ulama rahimahumullah yang lain yang tidak terkira jumlahnya telah menyebutkan pengharaman tersebut. Mana para ulama mazhab ni telah menyebutkan dalil. An-Nawawi kata dalil yang menyebut pengharaman memandang wajah amrad tanpa hajat, tanpa keperluan. Tadi kita kata tanpa lah, dia kata mana ada syahwat pun. Tak sama ada dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Mungkin masa pandang pertama tak ada syahwat. Barangkali bila main yang kedua dan ketiga dia akan datang syahwat. Barangkali dengan pandang itu daripada duduk jauh akan rapat, masa tu tak ada syahwat lagi. Bila dia pegang, barangkali jadi syahwat. Jadi kebarangkalian itu membawa kepada kerosakan. Jadi kaedah dia tutup siap-siap, jangan try. Mana kata tutup kaedah ni? Kaedah ni datang daripada mana? Kaedah ni datang salah satunya daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala larang orang beriman dengan firman-Nya, wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri zina. Dia adalah satu fahisyah, kata Allah Ta'ala, satu kekejian. Dalam ayat Allah Ta'ala tu, Allah larang hampiri zina. Ayat tak kata la taf'alu zina wala taznu, tak ada. Jangan kamu berzina, jangan kamu buat benda zina. Tak ada. Ayat tu kata jangan hampir dengan zina. Kalau hampiri pun tak boleh, buat tentu lagi tak boleh. Jadi kaedah hampir itu maknanya pasal apa tak boleh hampir? Bila hampir dia akan terbuka ruang.
Karena itu orang lelaki dan perempuan yang bukan suami isteri yang halal, yang boleh mendatangkan syahwat, dia tak boleh duduk sekali. Dia tidak boleh berdua-duaan. Dengan whatever alasan sekalipun, alasan kerja, alasan tanggungjawab, alasan kawan-kawan saja, no, tak boleh. Sama ada di tempat kerja, bagi yang bekerja kan, kadang bekerja ni laki orang bini orang ataupun nak darah orang, laki orang pergi kerja sampai balik malam, duduk berdua. Kami tak buat apa. Memang tak buat apa, sementara tak buat apa-apa. Kalau jadi terbuat, jadi arahan Quran bukan kata-kata tak buat tu, hampir pun tak boleh. Hampir pun tak boleh. Itu kalau yang kerja. Kalau yang belajar sama. Itu yang tuan-tuan, para ulama bincang tau dari sudut ialah pasal kehidupan kita ni dinamik dan dia berkembang. Bila dia berkembang dan berkembang, benda yang tak ada satu zaman dulu, maka zaman kita sekarang ni kadang-kadang dah jadi satu norma yang orang tak boleh nak elak dah, dia jadi. Jadi bila jadi macam tu, tetap juga ada kaedah yang kena dipegang. Jadi kalau contoh di barangkali kalau negara-negara Arab yang masih ketat dari sudut perhubungan bebas ni, ialah Arab Saudi, walaupun dia makin lama makin terbuka, tapi part ni kita katakan adalah masih saki-baki ketat tu masih ada. Depa tak campur gaul suka hati macam tu universiti pun. Tapi kalau kita tanya negara barat, even kalau negara kita pun benda tu biasa. Budak lelaki, budak perempuan main belajar sekali, duduk di taman baca buku sekali, duduk pergi library baca buku, buat study group sekali kan. Benda tu kalau di tempat kita, walaupun kita kata mereka tak ada buat apa, mereka study saja, mak pak duk ada sini, still mengundang bahaya. Apatah lagi kalau yang memang duduk dekat negara yang dia tak ada etika norm syariat apa yang melarang benda tu, bahkan digalakkan pula untuk kebebasan macam tu. Jadi macam mana cara ulama fikir benda ni? Satu ketika dulu dia ada istilah, kalau ulama-ulama ingat, Syekh Abdullah Al-Mani', ulama besar Arab Saudi, sebut dulu tentang zawaj friend. Tahu zawaj friend? Kahwin kawan-kawan. Dia lebih kurang sama dengan satu tajuk yang pernah popular kat Malaysia dulu, iaitu kahwin misyar. Bukan misyar, misyar. Dia lebih kurang aja dia punya term tu. Kita pun tepi misyar, kita zawaj friend tadi, kahwin kawan-kawan ni. Main mana datang benda ni? Anak Arab, orang Islam belajar dekat luar negeri, belajar kat Eropah, England ke apa benda, belajar kat US apa. Jadi depa tahu dah batasan depa tu akan jadi akan melampaui batas bila depa kena duduk sekali, kena buat project assignment sekali, lelaki perempuan apa semua. Kadang-kadang nak terpaksa study sampai lewat malam, masuk ke perpustakaan apa kan. Jadi bila depa ni tanya para ulama macam mana nak selesaikan masalah ni supaya tak berlaku pelanggaran syarak tapi depa dapat fulfill depa punya tugasan dalam universiti semua, nak kena berjaya apa semua kan. Maka di situ timbul salah satu penyelesaiannya ialah hampa menikah bang. Nikah. Oh tapi kami tak ada niat nak menikah. Nikah tu untuk menghalalkan benda-benda yang haram. Duduk sekali, kita kata pasal Allah Ta'ala kata la taqrabuz zina, jangan hampiri zina. Jadi kalau hampa duduk macam tu, hampa sudah melakukan benda yang Allah larang. Tapi kalau hampa menikah, walaupun tanpa niat untuk, asalnya tak ada niat pun nak kata nak beranak ke nak apa ke, tak ada, tapi untuk menghalalkan apa duduk sekali, nikah. Menikah. Cuma bila menikah dia tak boleh tiru menikah zaman jahiliyah yang menetapkan tempoh waktu. Tak boleh. Bila tetap tempoh waktu menikah dengan hang untuk setahun, itu tak sah. Dia kena menikah macam biasa. Cuma dia boleh ada side agreement. Tak wajib untuk duduk sekali serumah, tak wajib bagi nafkah zahir, tak wajib bagi nafkah batin. Buat agreement asing. Pasal yang tu adalah ada hak isteri, ada hak suami. Hak nafkah ni hak isteri. Bila dia menggugurkan hak dia, maknanya dia tak tuntut untuk suami yang dia kahwin ini untuk bagi hak bermalam, untuk menggauli dia ataupun bagi nafkah kat dia.
Tak kira orang kata apa menikah pasal apa? Menikah abang nak pergi boleh depa duduk sekali tu je. Nak pergi study sekali tu je. Nampak tak beza dah? Jadi lepas hampa study duduk sekali berlumang tu nak tepuk tapak tang tu pun dah suami isteri suka tiampa lah. Kalau hampa rasa nak lebih daripada tu balik rumah lah. Halal. Tapi kalau nak terikat dengan undang-undang dengan perjanjian yang buat sendiri ni, kita tak mau lagi benda tu boleh pikir kemudian habis tadi lagi kita fikir nak carry on macam mana ke, tapi bagi selesai semuanya ni kan. Kalau ada syarat yang tu, maka benda tu kedua-dua pihak boleh menghormatinya. Bila ada syarat yang tu, maka boleh lah. Cuma yang tak boleh tu ialah syarat meletakkan had tempoh, itu tak boleh. Tapi kalau syaratnya ialah dengan menggugurkan hak masing-masing dengan redha, yang tu tak apa. Al-mu'min 'inda syuruti. Sama macam kes orang yang kahwin misyar. Tahu kahwin misyar ni, seorang perempuan dia perlukan suami je. So depa menikah dengan syarat dia letak dengan lelaki kata kul pernikahan tapi aku ada suami, ada isteri lain, ada family apa semua, nak tanggung tak mampu. Dia kata tak payah, asal boleh menikah halal untuk suami isteri, nafkah zahir tak payah tanggung. Cukup tempoh. Orang kata kalau menikah mesti bagi hak bermalam. Ya, kalau ada 2 orang isteri, 3 orang isteri, dia kena agih hak bermalam tu sama adil. Dia tak boleh culah. Kalau culah itu bangkit dekat hari akhirat sengit nanti. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Tapi kalau yang perempuan tu kata tak apa, hak saya ni tak payah, main siang sudah. Abuan ada teman nak pergi kenduri kendara, kena ada apa nama dinner party pejabat ke, ada suami. Lepas tu tak apalah, yang halal-halal lah. Tapi nak dua sekali, tak payahlah kata. Nak duit bulanan, tak payah bagi. Dia orang biasanya perempuan yang redha dengan misyar ni dah establish, dia dah steady dah, dia tak ada apa perlu dah. Dia cuma perlukan suami saja. Status dia sebagai isteri. So yang tu tak apa, boleh. Itu boleh kita ambil daripada perbuatan Saudah binti Zum'ah, salah seorang isteri Nabi radhiyallahu anha, yang dia gugurkan hak bermalam Nabi. Dia kata tak payah mai ke dia, tak apa. Hak malam satu malam itu dia kata bagi ke Aisyah. So Aisyah dapat 2 malam. Yang dia tak payah. Nabi perlu ceraikan ke? Tak, dia tak mau Nabi ceraikan dia. Asal jangan cerai lah. Pasal apa jangan cerai? Pasal status isteri Nabi, Ummul Mukminin. Besar tu, level tu tinggi. Ummul Mukminin, ibu kepada segala orang beriman. Jadi dia tetap status tu ada. Cuma ada benda-benda yang dia gugurkan hak dia. Itu misyar. Jadi macam zawaj friend tadi, perempuan dia gugurkan hak dia untuk sekian-sekian benda, lelaki pun terima redha sama-sama, abang menikah. Bila berjalan sekali halal. Kalau lepas daripada tu berkata takkan kita kawan-kawan saja kot, kita dah menikah halal ni, ikut suka hangpa. Buatlah apa yang patut. Yang tu boleh. Tapi itu kalau cerita dengan perempuan kan. Masalah mila dengan lelaki, cerita tadi ni. Tadi kita cerita tadi tu pasal saddu dzari'ah kan. Saddu dzari'ah ni mana datang dia punya dalil. Datang salah satunya jangan hampiri zina tadi. Yang tu praktikal dia macam tadi. Kembali balik kepada bab amrat ni tadi, para ulama kata An-Nawawi menyatakan mereka berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada golongan mukmin agar menjaga pandangan mereka. Katalah kepada golongan mukmin agar menjaga pandangan mereka. Jaga pandangan orang beriman ini daripada apa saja bentuk perkara yang dilarang oleh syarak, yang mengundang kepada maksiat, yang mengundang kepada fahisyah. Perintah Allah Ta'ala kepada lelaki, tundukkan pandangan. Jadi daripada arahan tundukkan pandangan ini, daripada apa? Daripada kerosakan, daripada maksiat, daripada dosa, daripada benda yang merosakkan jiwa dan hati, termasuk dalamnya memandang amrat. Pasal apa? Pasal dia disamakan oleh sebahagian ulama dengan melihat wanita ajnabi, wanita yang bukan hak, yang halal, yang bukan hak kita untuk melihatnya. Yang tu. Baik. Sungguh pun begitu tuan-tuan. Dalam sejarah ni,
dia akan sentiasa ada golongan yang kontra tau. Bila para fuqaha ni ramai yang berpegang macam ni, di celah-celah tu akan ada dalam kelompok masyarakat ni satu golongan yang dia lawan arus tu. Dia kata tak haram pandang amrat ni. Tak haram tu sepasai. Dia kata amrat ini dia sama juga macam perempuan-perempuan cantik. Dia adalah ciptaan Allah Ta'ala yang indah, yang mesti dinikmati dan mesti disyukuri. Nikmat Allah Ta'ala pastilah syukur. Kalau tak pandang tak bersyukur. Ada geng yang macam tu. Zaman dulu kelompok yang keluarkan idea macam ni kita kenal sebagai golongan sufi. Geng hak jenis selipar dalam kepala ni memang daripada dulu ada. Dia pakai canggah para fuqaha punya pandangan. Bukan rasa-rasanya tabiat minum air rendam bulu ni bukan makruh. Segala rendam bulu, rendam dia pun minum air liok kan, minum air ludah kan. Ludah tak syekh dia apa pada betelan. Ludah tak syekh dia betelan. Ayak bulu, ayak rambut, ayak rendam selipar. Ada satu ketika dulu ayak yang depa rendam Quran yang dimakan anai-anai. Dengan makan anai tu kan, bubuk apa nak buruk tu, jumpa Quran tak ni depa rendam, minum ayat tu pula. Terang hati, cerah perut macam ni tu. Jadi tu yang depa buat keluar idea. Bawa keluar idea memandang wajah amrat. Dalam kita duk kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi kata ramai ulama tak bagi ni, ada geng ni kata memandang amrat ini ialah satu ibadah. Pandang je satu ibadat. Pandang dapat pahala. Tapi orang kita zaman lah ni dia tak tahu kan kaul ni pun kan. Dia tak tahu kaul ni. Tapi bila kita tak tahu dua-dua kaul, hak yang haram pun tuan-tuan tak tahu, yang kata ibadat pun tuan-tuan tak tahu. Kita sebabnya kalau kita tengok dalam media sosial ke apakah, kadang-kadang tak boleh nak beza lelaki dengan perempuan, muka sama. Asal nama mai daripada Parit Sontorian, apa nama sana tu, muka dah macam muka Korea apa dah kan. Betul hidung, betul dagu, betul rahang apa semua. Dah tak boleh beza antara lelaki dengan perempuan. Putih dari atas sampai ke bawah. Ingat cicak ke apa ke? Kan? Jadi benda-benda macam tu sebenarnya tuan-tuan, norm masyarakat tu sudah berubah. Maka kata sebahagian ulama, barang siapa yang menjadikan perbuatan memandang amrat yang disebutkan haram oleh kebanyakan ulama kita ini, kalau dia kata ini adalah ibadah, maka samalah pendapat itu, perbuatan itu dengan orang yang melakukan fahishah, kekejian, lalu menganggap ia sebagai ibadah. Disamakan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innal fahsya'a qul innallaha la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Satu ketika zaman jahiliyah dulu, zaman orang-orang yang menentang Nabi, idza fa'alu fahishatan, bila depa buat benda-benda fahishah ni, fahishah ni benda apa? Fahishah ni para ulama letakkan maksiat yang berkisar kepada persoalan jantina. Sekecil-kecil fahishah tadi yang macam kita kata memandang tanpa hajat, kemudian memandang dengan syahwat, menyentuh dengan syahwat, lagi apa? Kalau yang berdua-duaan, kalau istilah kita panggil khalwat kan, itu fahishah. Yang lebih dahsyat daripada itu ialah zina. Lebih dahsyat daripada zina ialah liwat. Liwat lebih dahsyat daripada zina. Yang turun ayat tentang zina, tapi liwat tu lebih dahsyat daripada itu. Jadi itu semua kategori fahsyah, fahishah.
Macam mana nak lawan dengan fahsyat ni? Macam mana kita nak lawan diri kita daripada fahsyat ini? Allah Ta'ala kata, innas salata tanha. Sesungguhnya salat itu mencegah anil fahsya'i wal munkar, daripada benda-benda yang fahsyat tadi dan benda munkar. Jadi salat salah satu benteng utama. Baik. Jadi dalam ayat itu, ketika mana golongan yang menentang dakwah Rasul ini melakukan suatu fahisyah, satu kerosakan, kekejian, depa kata apa? Qalu, depa yang buat tu kata, wajadna 'alaiha abaana. Kami dapati tok nenek moyang kami buat yang ni. Wallahu amarana biha. Dan satu dia kata, dia sandakkan, dia salahkan, ni ini benda ni tok nenek moyang kami dah buat dah. Satu. Yang lebih dahsyat daripada tu, wallahu amarana biha. Dan Allah perintahkan kami untuk buat. Sedangkan yang mereka buat tu benda yang Allah larang. Dah lah mereka sandak kat tok nenek moyang. Yang tu common punya sandaran. Lebih dahsyat daripada tu, mereka kata wallahu amarana biha. Allah yang suruh buat yang ni. Lalu Allah Ta'ala katakan Nabi, katakan kita, qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan untuk melakukan fahsya. Allah tak suruh berzina, Allah tak suruh liwat, Allah tak suruh LGBTQ, Allah tak suruh nak tukar jantina, Allah tak suruh pergaulan bebas. Allah tak perintahkan yang tu. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Adakah kamu mendakwa, kamu berkata tentang Allah Ta'ala sesuatu yang kamu tidak ketahui? Jadi besar kemukaan Allah Ta'ala untuk golongan yang seperti ini. Dalam duk larang ada dalil, walaupun dalil itu tidak sebut sekuatah, tapi dalil untuk memelihara pandangan itu, konsekuennya ialah fahsyat tadi, kesan dia. Jadi kerat di situ. Tiba-tiba ada orang kata tak apa, bukan tak apa, ibadat pula, kontra terus kan. Baik, jadi sebab yang lain ialah amrat sama seperti hukum wanita. Bahkan boleh jadi ada di antara mereka atau kebanyakannya memiliki rupa paras yang lebih elok berbanding ramai wanita. Kan memang pun hak jenis segak jantan ni, hak bukan jambu lah kita katakan, kadang-kadang segak daripada perempuan lagi. Jadi amrat boleh termasuk antara salah satu sebab kepada tuhmahan dan mudah terhumban ke lembah kejahatan kerananya. Tidak semudah yang didapati pada wanita. Pasal kalau duduk berdua-duaan lelaki dan perempuan, orang akan trigger cepat. Ui, orang akan hantar kan. Kadang-kadang tu tuan-tuan tengok orang pergi hotel ada serbuan-serbuan tu, walaupun suami isteri kena serbu juga. Pasal lelaki perempuan duduk dalam bilik, orang tak tahu. Jadi timbul, yelah, kita akan adalah perbahasan dari sudut wajar ke tak wajar, intipan dan serbuan tu tajuk lain, tapi trigger. Tapi kalau lelaki dan sama-sama lelaki duduk masuk check in hotel sekali, mana orang nak tahu? Yelah, kebiasaannya lelaki dengan lelaki, bukan ada apa. Tapi bila dengan amrat ni, yelah, satunya ialah orang tak perasan pasal dia lelaki juga. Cuma dari sudut bahaya ialah dalam keadaan tak perasan, itulah benda ni akan merebak dan berleluasa. Dahsyat tuan-tuan, memang dahsyat tajuk ni. Kalau tajuk ni nak bincang, kadang-kadang memang mengerikan. Ada watak-watak yang kita tak sangka, wih, macam ni ke rupa dah. Yang dah menikah, yang dia jenis selera dia lain macam. Dengan perempuan pun dia boleh, dengan lelaki pun dia boleh. Yang tu kalau tentang kajian tengok baca dalam Facebook, jata apa semua ada kan. Kadang-kadang ada sampai kat WhatsApp orang duk cerita tu, ngeri tu. Ada yang satu kes lama dulu ada. Isteri sambil mengadu kata tak pernah kena usik. Isteri tu mengadu tak pernah diusik. Sebab suami dia tak minat hak tu, dia minat hak lelaki. Dah menikah punya lama baru pecah rahsia. Yang tu tuan-tuan, benda buruk, tapi benda tu buruk, tapi dia peribadi. Jadi bukan boleh sewenang-wenang nak pergi habaq ke orang.
Kan? Jadi tu duduk simpan je ni kita pun seriau. Tak apa azan dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ta'ala as-salatu al-qamah. Fadilah wa ba'ath maqam Muhammad alladhi wa'adta innaka la tukhlif. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi tajuk ni. Jadi, oleh kerana mudah untuk terhumban ke lembah kejahatan lelaki dengan aurat ni berbanding dengan wanita, maka kerana itu Imam An-Nawawi kata pengharamannya adalah lebih utama. Ucapan para salaf supaya menjauhi mereka terlalu banyak dan tidak terhitung. Kita yang tak jumpa, kita tak cari kan, kita pun tak tahu tajuk ni. Kalau tuan-tuan tajuk ni tuan-tuan rajin search, tak boleh baca hak bahasa Arab, bahasa Inggeris pun ada banyak, bahasa Melayu tak pasti. Tuan-tuan search tajuk amrat ni akan ada banyak perkataan. Jadi perkataan para salaf yang menyekat benda ni. Tuan-tuan kadang kita kata macam siapa yang dia beria sangat lah. Sebab zaman dulu bila antara mixed culture kan, bangsa-bangsa selain daripada Arab ni, bila dia masuk, antara geng muka hak segak-segak ni ialah orang yang belah
utara, belah-belah Turki, Parsi, dan juga belah Balkan, belah Mediterranean. Bila mereka masuk Islam, sebahagian tu dijadikan sebagai hamba. Kan kita ada tuan-tuan ada belajar, kalau belajar sejarah kan, ada kerajaan Mamluki. Kerajaan Mamluk ni ialah kerajaan yang berasal daripada geng hamba. Hamba tawanan daripada geng-geng Balkan ni, Macedonia, Albania, Bosnia, apa semua tu kan. Geng tu bila ditawan, mereka jadi hamba kepada istana-istana khalifah dan pembesar. Lepas tu bila mereka mencekam, mereka lama duduk dalam istana ni, tak berada turun-temurun. Last sekali mereka berkuasa, mereka ada power politik. Last sekali mereka yang atok khalifah, tapi yang organize, yang manage pentadbiran ni, kerajaan ni, geng ni. Kalau yang kajian tengok gambar Cina punya, Maharaja Cina apa semua tu kan ada perebutan antara sida-sida apa semua tu kan sangat berkuasa kan. Jenis orang tak boleh menikah. Itu depa lah. Tapi sebenarnya suasana konflik pun zaman tu begitu. Dan hamba-hamba ni, hamba-hamba lelaki ni akan bertugas untuk, selain daripada hamba perempuan, hamba lelaki ni juga akan bertugas untuk menghidangkan, melayan apa semua. Jadi ada di kalangan mereka tu masih dengan culture asal mereka yang jenis muka sigak-sigak tu, janggut pun tak simpan apa semua. Jadi itu yang menyebabkan seakan-akan ada satu ancaman dari sudut akhlak kepada ni tokoh-tokoh Arab, pembesar-pembesar dan sebagainya ni kan. Jadi kerana para ulama salaf bagikan ancaman tentang benda-benda yang macam ini. Malah kata An-Nawawi, mereka menamakan golongan amrat sebagai antan. Antan ni apa dia? Antan ni perkataan natin. Natin ni maknanya bau sampah, busuk. Natin tu bukan natin Yahoo tu kan, tu sampah busuk dah tu. Kalau ikut bahasa Arab lah natin. Jadi antan ni ialah golongan yang busuk. Dinamakan golongan busuk bukan pasal mereka tu busuk, tak semestinya, kerana mereka bersigak apa semua kan. Tapi nak gambarkan bila kita dengan bau busuk ni, kita akan jauhkan diri lah, tak mau duduk rapat. Jadi itu yang dimaksudkan golongan antan ini, maksudnya golongan mereka ni busuk. Dalam arti kata jangan pun duduk dekat, tak ada pasal-pasal, tak ada urusan. Jadi itu bendanya. Kerana keadaan mereka menyebabkannya perlu dijauhi di sisi syarak. Imam Nawawi tegaskan ini di sisi syarak. Baik, memandang amrat ketika jual beli, urusan serah dan terima, rawatan, pengajaran dan hal-hal lain yang mengandungi keperluan, hukumnya adalah harus kerana darurat. Harus kerana darurat. Boleh pasal darurat. Dia dah patah balik kaedah ad-darurat tubihul mahdhurat. Benda darurat membolehkan benda-benda yang dilarang. Walau bagaimanapun ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu ditimbang pada kadarnya sahaja. Dia tak boleh lajak. Kalau setakat keperluan dia untuk jual beli ketika tu, jual beli ketika tu. Jangan duk semam panjang meleweh macam tu, jadi panjang. Jadi samalah bila dengan lelaki yang amrat pun macam tu, dengan perempuan yang bukan mahram, benda yang boleh mendatangkan fahisyah tadi ni pun sama jugalah. Janganlah melerek meleweh-leweh benda tu. Tetapi orang yang memandang hanya menghadkan kepada kadar yang perlu sahaja serta tidak memandang secara berterusan tanpa sebarang hajat. Itu juga amrat tadi. Begitu juga dengan guru, harus baginya untuk memandang amrat, kalau amrat tu mengaji dengan dia, anak murid dia, menurut kadar yang diperlukan sahaja. Haram memandang mereka dengan syahwat dalam setiap keadaan. Tengok hak muka sigak, muka jambu, pandang tenung kan, haram. Kalau pandang pun haram. Kalau jadikan istilah budak-budak katakan, jadi anak ikan, pergi bawa berjalan berdua bertiga, seriau maknanya. Ada orang yang pesen dia berjalan bawa 3-4 orang budak-budak muda dia keliling tu kan, takut. Dia kata tak ada apa, kita kata tak, dia kata tak ada apa, tapi tetap juga dia ada syak wasangka. Bila kalau kita baca tajuk yang macam ini, dia akan pergi ke situ. Tambah kata patut dia tak menikah, ada ayat patut dia tak menikah tu, duk bawa keliling dia tu. Takutlah. Dia kalau tuan-tuan ada siapa-siapa yang jenis macam tu, pesan kata pergi menikah lah. Bila menikah ni kita tahu ialah salah satu ruang melepaskan nafsu tu daripada isteri dia, adalah jalan tu kan.
Namun Nabi kata, namun hukum ini bukan sekadar dikhususkan kepada amrat, bahkan haram ke atas setiap mukallaf untuk memandang sesiapa saja dengan bersyahwat, sama ada lelaki ataupun wanita. Wanita tersebut adalah mahramnya ataupun tidak. Jadi haram memandang tadi ni dengan syahwat. Dia bukan amrat saja. Kalau pandang jantan yang bukan amrat, pandang dengan muka berjambang putang tu, pandang dia pun jadi bersyahwat, tak tahu nak kata kan. Tapi lah kalau kita tengok geng-geng LGBT ni, tengok pasangan sama-sama mereka pakai seksi, muka penuh berjambang apa semua sekali kan. Muka macam balik apa nama tentera ex-servis Amerika di Vietnam dulu. Tu atak tu pun ada LGBT juga kan. Tak boleh nak faham manusia ni punya nafsu dia. Tapi kalau pandang yang tu dengan syahwat pun haram. Apatah lagi kalau pandang wanita, termasuk memandang mahramnya sendiri, adik, kakak, mak, siapa yang mahram kan, benda yang haram untuk dinikahi. Kalau pandang dengan syahwat pun haram. Yang boleh dipandang dengan syahwat ni siapa? Kalau untuk lelaki, isteri atau hamba perempuan yang boleh digauli je. Maknanya kalau zaman dulu ada hamba kan, itu pandang pergi dengan syahwat pun. Isteri, kalau isteri tu pandang tak ada syahwat, lama sangat dah tu, tak boleh dah tu. Pasal isteri tu memang tempat syahwatnya di situ kan. Jadi itu kelebihan yang ada. Kalau rasa nak pandang bersyahwat, pandang isteri. Bahkan kan ada hadis tentang orang bila dia terpandang wanita yang bukan hal yang halal untuk dinikahi kan, ajnabiyah lah, naik syahwat, taklah dia segera balik ke rumah. Balik selesaikan dengan isteri, supaya tak timbul keburukan pada yang lain. Baik, sehingga kan ulama mazhab kami berkata, mazhab kami ini kata Nawawi mazhab Syafi'i lah, haram bagi seseorang memandang mahramnya seperti anak perempuan dan ibunya dengan syahwat. Wallahu alam. Sama betul kan? Jadi bagi orang yang menghadiri, ini baru patah balik, dia rawai banyak amrat tadi, baru patah balik. Bagi orang yang menghadiri majlis pembacaan Al-Quran, jika mereka melihat salah satu daripada semua kemungkaran yang disebutkan tadi dan yang lain daripadanya, mana yang tak sebut pun ada lagi kan, maka mereka hendaklah menegahnya sedaya upaya dengan tangan bagi yang mampu, lidah bagi yang tidak mampu melakukannya dengan tangan, dan mampu melakukannya dengan lidah. Jika tidak mampu juga, maka dia hendaklah mengingkarinya dengan hati. Menunjukkan besarnya dari sudut Imam Nawawi dan para ulama fuqaha tentang tajuk fahisyah tadi, kerosakan jantina tadi, zina, liwat, musahaqah, apa semua tu yang berkaitan dengannya. Dan kalau orang tu dia baca Quran, tiba-tiba benda-benda yang macam tu dia kena stop, sama dengan tangan, dengan lidah, ataupun kalau yang paling common sekali, dia hendaklah cegah dengan hatinya. Nah, wallahu taala a'lam. Cukup sekadar tu, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istawu wa'tadu taras lurus sama asal Allahu Akbar. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين